Apa kiranya ilmumu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayahmu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalal wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majelis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Ahmad bin Hasan atas bacaan doa ibu tadi. Majelis terusnya menjemput Tuan Guru Besar untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fakriah selaku fungsi majelis pada pagi ini. Yang dihormati Encik Najib Zakat, Encik Najib Anwar penunggangan pentadbiran, Encik Wahidi Basir penunggangan haluan murid, Puan Siti Aida binti Muhammad penunggangan curriculum, semua guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat sekali lagi bersama di Dewan Ibnu Hibban ini untuk satu lagi program sempena bulan kemerdekaan, yaitu pertandingan pakaian tradisional dan pakaian beragam tema kemerdekaan. Dan alhamdulillah kita lihat ramai di antara rakan-rakan kita yang bersemangat pagi ini dengan pakaian yang cantik. Juri pun pening kepala saja nak tidur. Mereka punya semangat untuk bertanding. Dan esok kita akan ada program penutupan. Jadi maka berakhirlah esok sambutan bulan kemerdekaan. Tetapi semangat kemerdekaan perlu diteruskan. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, sepanjang program-program yang diadakan ini, ada di antara awak terlibat terus sebagai peserta. Ada yang hanya menjadi pemerhati, penonton, penyokong. Tak semua sertai. Namun setiap program yang kita pihak sekolah kita laksanakan adalah untuk pembelajaran. Belajar bukan hanya duduk 24 jam dalam kelas, tetapi belajar juga melalui persekitaran, melalui luaran, melalui aktiviti, melalui program. Jika kita hanya bijak dalam sesuatu subjek, tetapi kita langsung tidak ada ilmu sosial,
ilmu masyarakat, ilmu sukan, dan ilmu lain-lain. Bila kita dewasa nanti, kita akan menjadi orang yang tidak pandai untuk bergaul dengan orang lain. Apabila kita bekerja, kita tak pandai bergaul dengan rakan-rakan sekerja. Maka kita hanya pandai dalam satu bidang kita sahaja. Sebab itu pembelajaran luar memberi satu pengalaman yang hebat kepada kita, dan pembelajaran luar ini adalah support kepada akademik yang kita belajar. Kita perlu supaya mendapat pendidikan yang menyeluruh, bukan hanya dalam satu aspek sahaja. Kalau kemarin kita kayuh basikal, pelbagai ilmu sebenarnya terdapat semasa kita menjalankan aktiviti tersebut. Antaranya, kita perlu bersabar, kita perlu mengikut peraturan, kita tolong rakan-rakan dalam kesusahan. Itu semua ilmu yang perlu ada pada kita bila kita bermasyarakat nanti. Kita sampai di surau, kita meraihkan asnaf-asnaf, kita melawat ke pusat pengajian, kita diberi tazkirah oleh Ustaz Ilyas di Surau Bongkok, kita membersihkan kubur, kita kayuh balik semula ke sekolah. Sepanjang perjalanan itu ada ilmu-ilmu yang boleh kita tuntut. Ilmu melalui pengalaman sendiri. Bagi pelajar yang tak ikut, yang duduk di dewan, dia tak dapat pengalaman kayuhan itu, tetapi dia dapat pengalaman di dewan. Semua ilmu ini bukan boleh dapat kalau kita hanya duduk 24 jam dalam kelas. Begitu juga dengan aktiviti sukan. Tak semua pelajar dapat ilmu sukan. Jadi anak-anak hari ini, walaupun hanyalah program pakaian, tetapi kita dapat melihat pakaian tradisional kaum lain pun ada. Kita dapat melihat kreatifnya untuk menghias pakaian bertemakan kebangsaan. Walaupun pada kita nampak kecil, tetapi sebenarnya ia cukup besar untuk dijadikan pengalaman kepada kita, dan cukup besar untuk kita dalami ilmu-ilmu ini. Dia cek kat depan. Dan sebab itulah hari ini kita semua berada di dewan ini untuk melihat rakan-rakan kita memperagakan pakaian-pakaian mereka, untuk kita tuntun, nilai, dan mungkin satu hari nanti kita pun boleh menyertai pertandingan ini. Kita tidak buat pertandingan, lepas itu kita saja bertanding, orang lain tak payah tengok. Ini bukan kita buat online. Kalau online tak apa, dia boleh tengok dalam online. Kita buat secara bersemuka, semua boleh tengok. Kita boleh tengok bakat-bakat rakan-rakan kita. Dan kita perlu tanam, kita juga satu hari nanti berani. Bukan hanya berani dalam pakaian beragam, mungkin berani dalam bidang-bidang yang lain. Jangan kita letakkan diri kita hanya menjadi penonton. Sampai habis, yang darjah 1 sampai darjah 6 nak jadi penonton ya.
Tahun depan akan ada lagi program-program yang lebih kurang sama dan mungkin pertandingan yang berlainan. Kita kena tanam, kita pun nak masuk. Jangan jadi penakut. Jangan jadi orang yang tak berani nak masuk, tak berani nak mencuba. Jangan hanya jadi orang yang duduk dalam dunia dia sendiri saja. Kalau dunia, dulu kita panggil ulat buku. Dunia ulat buku ya, dia pegang buku ya. Bom jatuh tepi pun dia tak tahu. Kita jangan jadi macam tu. Kita jangan jadi pemerhati sepanjang tahun. Kita jangan jadi pemerhati sampai habis sekolah. Sekurang-kurangnya kita jadi peserta dalam salah satu pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Jadi anak-anak, untuk hari ini juga cikgu nak cakap sikit, sebab hari itu kita punya audition, orang kata apa, recording tak jadi. Jadi jangan record lagi sekarang. Tak jadi. Hari ini kita nak cakap balik tentang Aedes dan demam dengue. Okay. Baik anak-anak yang dihormati sekalian, sekarang kita musim hujan. Hujan yang tidak menentu. Akibat daripada hujan yang tidak menentu, maka bekas-bekas sampah yang berselerak di kawasan sekolah menjadi takungan air hujan. Akibat daripada takungan-takungan ini menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak. Dan beberapa hari ini kita dapati ramai rakan-rakan kita dan juga guru-guru serta waris yang dijangkiti penyakit demam dengue. Sehubungan itu, pihak sekolah merancang untuk menjalankan gotong royong perdana bagi membersihkan kawasan sekolah daripada bahan-bahan terbuang dan daripada bekas-bekas yang boleh menakung air. Semoga dengan menjalankan program gotong royong ini, dengan membersihkan kawasan sekolah, kita berharap nyamuk Aedes tidak dapat membiak dan juga dapat mengelakkan daripada pelajar-pelajar dijangkiti oleh penyakit demam dengue. Tiada Aedes, tiada. Jadi kita pastikan sekolah kita sentiasa bersih supaya tiada Aedes, tiada. Jadi anak-anak, hari ini cikgu berharap semua yang ada memberi kerjasama kepada rakan-rakan yang akan bertanding nanti, bagi sokongan. Jangan bising terlampau sampai juri pun tak boleh nak buat penilaian. Jadi setakat itu dulu ucapan cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas ucapan tadi. Selamat datang ke pertandingan pakaian tradisional dan pakaian beragam sempena bulan kemerdekaan yang ke-65. Sebelum pertandingan dimulakan, izinkan saya memperkenalkan barisan hakim yang akan mengadili pertandingan kita pada hari ini. Hakim yang pertama merangkap ketua hakim ialah Puan Siti Aida binti Muhammad.
Hakim yang kedua ialah Encik Muhammad Najib bin Anwar. Hakim kita yang ketiga ialah Encik Muhammad Wahidi bin Basir. Hakim kita yang keempat ialah Puan Syamsiah binti Osman. Untuk pengetahuan hadirin, pemanggahan mengambil kira dari segi yang pertama kesesuaian pakaian mengikut tema. Okey, maksudnya tema kemerdekaan. Yang kedua, kreativiti persembahan. Yang ketiga, aksesori yang dipakai. Yang keempat, peragaan di atas pentas. Okey, semuanya mengambil kira empat-empat kategori tersebut. Ya. Dari Kedah ke Kuala Perlis, singgah bersantai di tepi JP. Pakaian beragam memeriahkan majlis. Semoga hadirin terhibur hati. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan peserta pertama untuk membuka tirai pertandingan kita pada hari ini. Dipersilakan Zara Akila binti Zubair dari kelas 6C. Okey, baik. Ustazah bagi tahu sekali lagi ya. Okey, cara jalan dia. Okey, macam dengan Zara Akila tadi, tak sempat kita nak tengok. Okey, kita nak bila berjalan tu okey, bersedia belum peserta pertama? Okey, dipersediakan. Peserta pertama kita Zara Akila binti Zubair dari kelas 6C. Dipersilakan. Slow. Jangan laju sangat. Okey, baik. Peserta kedua kita diminta bersedia. Okey, penonton diharap bertenang. Okey, dipersediakan Dana Batrisha binti Zubair dari kelas 4H. Okey, peserta kita yang ketiga Nur Arisa Ayubi binti Muhammad Khairil Anwar, kelas 6C. Tahun mak.
Pandai main Peserta gambar. seterusnya Siti Nurhalisha binti Ahmad Fadli dari kelas Yang ada 6W. Yang ada skill. Baik, peserta seterusnya Nur Damia Batrisha binti Ahmad Nizam dipersilakan dari kelas 6W. Okey. Baik, peserta seterusnya Okey, Ustazah bagi tahu sekali lagi ni. Ustazah bagi tahu sekali lagi bila berada di pentas. Dengar yang mana belum? Okey, apabila berada di pentas, kamu perlu berjalan di kanan pentas, di kiri pentas, di kanan pentas. Lepas tu baru kamu turun ke bawah sampai hujung. Turun sampai juri dah, sampai juri. Lepas tu baru patah balik dan keluar ke sebelah kiri dewan tu. Faham tak? Okey, baik. Seterusnya bersedia Nur Ainun Najwa binti Abdul Aziz dari kelas 6W dipersilakan. Peserta seterusnya dipersilakan Nurul Iman Aimuni binti Ahmad Syamsuddin dari kelas 6W. Dah jual. Baik, peserta ke-10 kita pada hari ini Putri Nur Alisha binti Muhammad Saiful Azri dari kelas 6W. Baik, dari kelas 5C. Seterusnya, peserta yang ke-11 Nur Alisa Maisara binti Muhammad Faizah dari kelas 5H.
yang berpakaian apa tu? Ya, polis. Okey, ada ciri-ciri seorang anggota polis. Okey, baik. Peserta seterusnya, peserta yang ke-12, Nur Dania binti Muhammad Ridwan dari kelas 5H. Seterusnya, Aksara anak perempuan Sakti Silen dari kelas 5H. Pakaian tradisional di mana ni? India. Wah, cukup bergaya. Baik, peserta seterusnya dia Zara Marisa binti Muhammad Syukri dari kelas 5B. Baik, peserta yang ke-15, Miza Nur Syazira binti Muhammad Nazahar dari kelas 5H. Okey, baik. Seterusnya dijemput Siti Zahira binti Muhammad Saleh dari kelas 5H. Okey, baik. Seterusnya Nur Arisa binti Azmizi dari kelas 5B. Seterusnya Falisha Umaira binti Syahrul Nizam dari kelas 5C.
Okey, peserta seterusnya bersedia ya. Peserta nombor 19, Nur Kasih Marsanda binti Muhammad Hairi dari kelas 5T. Okey, seterusnya Nur Elisha Alia binti Hasrimat. Seterusnya Nur Khairin Azalia binti Ruzaidi dari kelas 5 Cemerlang. Alia Dania Insyirah binti Muhammad Faizal Izwan dari kelas 5 Kreatif. Nur Alia Maisarah binti Omar dari kelas 5 Kreatif. Nur Zahira binti Muhammad Asri dari kelas 5 Bestari. Nurin Damia Hanani binti Muhammad Hafizan dari kelas 5 Gemilang. Siti Aisyah Alawiyah binti Khairul Bamiran di kelas 5 Bestari.
Nurul Anis Nasuha binti Salim dari kelas 5 Bestari. Go ahead. Syasha Nur Zahira binti Muhammad Hilmi dari kelas 5 Bestari. Seterusnya Nurul Madiha binti Ahmad Suhaini dari kelas 5 Bestari. Nur Hazatul Risa binti Cihad dari kelas 5 Bestari. Seterusnya Nur Zara Irina binti Muhammad Zaki dari kelas 5 Bestari. Nabila Izzati binti Zahra dari kelas 5 Bestari. Seterusnya Nur Farisa Damia binti Muhammad Firdaus dari kelas 4 Cemerlang. Nur Aisyah Maisara binti Zam dari kelas 4 Gemilang.
Bestari. Nur Syifa Amni binti Syahril Azhar dari kelas 4 Harapan. Nur Zahira Umaira binti Nurizwan dari kelas 4 Harapan. Seterusnya Nurdana Kristina binti Ahmad Nizam dari kelas 4 Gemilang. Nur Khairunisa binti Muhammad Nur dari kelas 4 Cemerlang.